Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot kedua berkaitan dengan penyusuan. Kali ini slot kita adalah slot Pa dan Ma, segmen rohani. Saya Ustazah Asma Hussein, ahli Dewan Negara. Kali ini saya akan berkongsi tentang ganjaran pahala yang besar bagi ibu yang menyusu. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, penyusuan ini dikaitkan dengan tanggungjawab ibu itu sendiri dan keberkatan seorang ibu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dia menyebutkan tazawwaju al-walud wal-wadud. Apa dia? Hendaklah kamu mengahwini seorang perempuan yang suka beranak. Apa maksud suka beranak sini? Bukan kata tiap tahun beranak, tapi maksudnya dia suka kepada anak dan menyusukan anaknya. Dan satu lagi wadud, bukan setakat memberi susu beranak, tetapi penuh dengan kasih sayang. Sebab itu menyusu ini dalam Islam dikaitkan dengan proses kasih dan sayang. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjutlah tentang manfaat dan besarnya pahala ataupun ganjaran di sisi Allah bagi orang yang menyusu ini, saya nak tekankan kepada definisi menyusu tersendiri. Kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh ulama, menyusu ini dikaitkan dengan perkataan radha'ah atau ridha'ah. Apa maksudnya? Iaitu proses menyusukan, memberi susu kepada anak melalui mulut, puting susu dan seterusnya masuk ke dalam perut anak. Itu yang dikaitkan dengan menyusu. Dan apabila kita campur-campurkan segala takrif yang diberi oleh ulama sebenarnya dia menekankan kepada dua perkara takrif radha'ah atau ridha'ah ini. Iaitu pertama, penyusuan ini dikaitkan dengan salah satu sebab diharamkan perkahwinan, iaitu mahram. Sebab tu apa? Sebab apa dia? Sebab daripada menyusu ini akan masuknya darah. Darah tu dan bentuk menjadi susu oleh Allah SWT secara semula jadi dalam tubuh seorang ibu dan kemudiannya diberikan kepada anak. Sebab itu, dan anak tu akan membesar menjadi tumbuh menjadi daging kepada anak-anak tersebut. Jadi oleh kerana itu diharamkan perkahwinan bagi proses penyusuan ini. Jadi ini sebenarnya yang dikaitkan dengan penyusuan itu sendiri. Maknanya besarnya bila dah menyusu terus jadi anak. Selain daripada kita ni berkahwin dan memperoleh anak, kita juga boleh dapat anak melalui cara penyusuan. Okey, yang kedua pula, penyusuan ini dikaitkan juga adalah ulama tekankan air susu ni adalah makanan utama bagi bayi ataupun anak-anak. Sebab itu kalau kita tengok orang tua dulu dia sangat pentingkan kalau boleh susu pertama tu yang mengandungi macam-macam khasiat tu diberi mula-mula kepada anak. Sebab apa? Sebab ulama kata air susu ni adalah makanan terbaik kepada anak-anak. Sebab itu bagi ibu-ibu, setengahnya saya tengok, saya dapat aduan tak nak bagi susu. Sebab apa? Takut badan tak cantik lah, badan menggelebih lah dan sebagainya. Tapi dia tak perasan bahawasanya apabila memberi susu ini, dia sedang menunaikan hak yang terbaik di dunia dan memberikan hak pula untuk anak taat kepadanya. Sebab itu kita tengok dalam surah Luqman ayat 14. Saya bacakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kalau kita tengok scene ayat Quran dalam surah Luqman yang Allah sebutkan, kami wasiatkan kepada manusia ni biwalidayhi hamalathu ummuhu. Seorang ibu ni dia telah menanggung dalam perutnya wahnan ala wahnin. Semakin susah dan kemudiannya kena menyusu pula. Sebenarnya menyusu ni memang bukan perkara yang mudah. Sebab bagi setengah orang nak menyusu ni dia akan fikir macam-macam. Tetapi bila kita menyusu, kita dapat hak ketaatan daripada anak. Okey, apa lagi ganjaran dan kepentingan bagi si penyusu? Ada banyak Okey, saya share lagi. Antara kelebihan lah bagi si penyusu ini di sisi Islam, satu lagi adalah menyempurnakan hak bayi. Sebenarnya dalam Islam bayi ni dia ada hak. Anak ni sebenarnya sejak daripada kecil ada haknya. Ibu ada haknya. Dan kedua-duanya bertanggungjawab di antara satu sama lain. Jadi apabila kita memberikan susu, anak ni sendiri dia menuntut hak dia.
apa dia, mendapat makanan yang terbaik daripada ibu. Sebab tu ibu, kalau kita nak menyusu, kita kena pastikan apa yang masuk dalam badan kita, perut kita, yang membentuk susu kita ni adalah perkara yang baik-baik. Sebab tu kita digalakkan untuk makan yang baik-baik, sayur-sayuran, mungkin ubat-ubatan yang baik dan sebagainya, supaya susu tu diberikan dengan cara yang terbaik kepada anak. Dan kalau kita tengok menurut ulama Syafi'i, ibu wajib memberikan susuan pertama ataupun hisapan pertama yang berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Susu pekat berwarna kuning yang terkeluar daripada ibu sepanjang tempoh tersebut dalam bahasa Arab dikenali sebagai laba. Dan doktor sahkan bahawasanya susu inilah yang memberikan tahap kesihatan dan ketahanan yang terbaik untuk anak-anak. Dan dalam kitab ulama sebut ini adalah hak anak-anak. Sebab tu tak boleh kita nak perah saja-saja, buang saja-saja, tak boleh. Sebab ia adalah hak anak-anak. Okey, seterusnya, apakah kelebihan kedua? Kelebihan seterusnya lah bagi ibu yang menyusukan anak-anak. Penyusuan ni juga adalah proses pendidikan awal kanak-kanak. Sebab itu bila menyusu ni, anak tu dia akan tengok muka mak dia, dan ibu ni dia akan tengok anak dia. Ketika itulah berlakunya penyaluran kasih sayang antara ibu dengan anak. Dan anak pun kalau kita tengok semasa dalam tempoh awal tu kan, yang dia kenal tu orang yang paling rapat dengan dia, yang boleh nampak. Sebab dia ada berapa sentimeter je dia boleh nampak kan. Jadi mak dia je dia boleh nampak. Itu adalah merupakan proses pendidikan. Jadi ketika menyusu ni, kalau mak ni ucap benda yang tak bagus, tengok benda yang tak bagus, berfikiran tak bagus, jadi benda tu negatif ke positif akan disalurkan kepada anak-anak. Sebab itu kita cubalah berusaha untuk memastikan yang kita menyusu ni dalam proses yang paling positif. Yang paling penting, kita menyusu dalam keadaan macam mana? Keadaan kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dikaitkan dengan sibuk. Sibuk tu memang sibuk. Contohnya kita di rumah, kita mungkin bekerja, kita kena uruskan rumah tangga dan kita kena menyusu. Itu sibuk. Tetapi sibuk ni tidak menghalang tahap ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu juga, yang dimaksudkan dengan penyaluran kasih sayang ni juga ialah anak-anak ni dia perlukan apa dia? Hak kasih sayang juga. Iaitu hak kasih sayang ni iaitu dari segi kita panggil keperluan rohani. Kalau tadi kita sebut tentang keperluan jasmani, sekarang keperluan rohani pula. Apa yang dikaitkan dengan keperluan rohani? Ulama menyatakan keperluan rohani ni adalah perasaan kasih sayang serta perasaan melindungi yang diberikan oleh seorang ibu menjadikan anak itu rasa selesa dan selamat. Sangat penting ya bagi seorang anak ni dia rasa selesa dan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, papa dan mama tengok saja. Kalau rumah tangga itu berantakan, ada masalah, biasanya kita tengok kalau kita pergi interview lah guru-guru disiplin, sebahagian besar anak yang bermasalah datang daripada keluarga yang berantakan. Sebab itu menyusu ni bukan sekadar menyalurkan kasih sayang, tetapi dia memberikan perasaan anak-anak itu rasa selamat dan selesa. Sebab ada orang duk jaga dia, sayang dia, kasihkan dia. Jadi perkara itu sebenarnya yang sangat penting dalam proses penyusuan, dan itu sebenarnya kita nak salurkan dalam proses pendidikan awal kanak-kanak. Okey, kita tak naklah keluarga berantakan memberi kesan yang besar kepada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Selain daripada itu, apa lagi kelebihan? Kelebihan adalah menyusu ni sebenarnya membentuk kepribadian. Bila saya sebutkan tentang perkara ini, mama, papa yang bertanggungjawab dalam proses penyusuan ini sangat penting memperhatikan tingkah laku, perangai masing-masing, fikiran masing-masing, cara mencari pendapatan dan harta yang kita nak bagi kepada anak kita dan sebagainya. Sebab apa? Sebab benda itu boleh membentuk peribadi anak tanpa sedar. Sebab kita membentuk daging kita. Bayangkan kita membentuk daging kita daripada perkara yang haram, rasuah, mencuri, menipu, tuang kerja dan sebagainya. Benda tu daging kita, maka seterusnya disalurkan melalui susu, dan anak juga terbentuk daripada benda-benda yang haram. Jadi akhirnya bagaimana anak ni nak bentuk anak yang baik dan tidak derhaka kepada ibu bapanya dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok kisah Imam Haramain, guru kepada Imam Al-Ghazali. Ketika masih kecil ni, ketika tu mak dia sakit, dia pun disusukan. Ayah dia sanggup ambil dia muntahkan dia balik sebab
dia sangat rusing dengan wanita yang menyusukan anak dia tak tahu apa-apa, dan mungkin ada isu lah dengan peribadi perempuan yang menyusu ketika isteri dia tu sakit. Maknanya dia sanggup muntahkan supaya tak jadi darah daging. Dan kita tengoklah role model kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ada ibu susuan. Daripada kecil kita belajar dalam sirah Nabi kan, Nabi Muhammad ni ada ibu susuan, dan ibu susuan Nabi memang adalah daripada wanita yang baik kerana datang daripada kawasan yang baik, peribadi baik, bahasa baik, dan tidak tercemar dengan pencemaran kota ketika itu. Maknanya sangat pentinglah kita memastikan penyusuan itu akhirnya membentuk peribadi yang baik. Yang paling penting sekali lagi dari sudut sains saya nak tambah sikit lah, kalau ibu rajin menyusu anak-anak, dia sebenarnya membantu ibu menyembuh secara fisiologi secara cepat apabila apa dia? Lepas bersalin. Kita lepas bersalin kan, nak sembuh balik dengan urat putus dan sebagainya ambil masa tau. Tapi kalau kita menyusu, saya belajar dengan bidan lah, bidan kata kalau kita menyusu ni cepat sikit kecut rahim. Wallahu alam bisawab. Tapi saya rasa doktor mungkin boleh sahkan perkara ini. Jadi maknanya bila kita menyusu, dia membantu kesihatan ibu. Apa lagi yang kita nak daripada penyusuan ini? Jadi akhir sekali saya nak mengesyorkan kepada semua, marilah kita kembali kepada sunnah yang benar, sunnah yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga arahan daripada Allah SWT. Susulah anak kita dengan kaedah yang terbaik dan penuhilah mereka dengan hak mereka, iaitu apa dia? Susu ibu. Sekian saja, kita jumpa lagi dengan episod akan datang, penyusuan, anugerah Allah yang terbaik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.